Rentasan berita edisi 1308 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Menur Rahmah sampai ke Malaysia Timur. Timbalan Menteri Keuangan, Kerajaan Perpaduan buat apa? PAS hilang nilai Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menur Rahmah auranya mengujakan berkembang di serata pelosok negara dan menarik perhatian ramai ekoran sambutan luar jangka daripada pengguna dan peniaga. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub yang memperkenalkan inisiatif Menur Rahmah berkata pihaknya akan memastikan inisiatif bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat itu berterusan dan tidak hanya hangat pada waktu kempen semata-mata. Menurut beliau, bagi memastikan perkara itu sinergi atau kolaborasi daripada pelbagai pihak diperlukan, termasuk dengan memperluaskan kerjasama antara pembekal bahan mentah dan pengusaha kedai makan serta restoran. Saya akut dan ia memerlukan satu sinergi sebab KPDN tidak boleh bekerja sendirian bagi menjayakannya, iaitu Menur Rahmah. Saya akan lakukan libat urus antara pihak industri makanan, pembekal bahan mentah dan kedai makan serta restoran. Kita juga akan libatkan syarikat makanan segera bagi memastikan menu ini bertahan lama dan bukannya one-off atau untuk sehari dua sahaja, katanya selepas merasmikan Menur Rahmah di restoran Wacha Parit Raja, Johor pada Khamis, lapor Keadilan Daily. Untuk rekod pelaksanaan inisiatif Menur Rahmah sejak dimulakan sehingga hari ini tidak melibatkan sebarang peruntukan ataupun perbelanjaan daripada kerajaan. Salahuddin menegaskan ia adalah sepenuhnya komitmen peniaga yang secara sukarela menyertainya. Katanya Menur Rahmah bakal diperluaskan ke rangkaian makanan segera dan hasil rundingan akhir dijangka akan diumumkan minggu depan. Baru dilahirkan tetapi Menur Rahmah sudah tiba di Sabah dan Sarawak. Carian Jom Channel mendapati beberapa media di Sarawak melaporkan bahawa rata-rata pelanggan yang ditemui menyambut baik pelaksanaan program berkenaan serta memuji inisiatif yang diambil oleh kerajaan itu dalam membantu rakyat yang terbeban dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Murah, sedap dan berbaloi, itu antara reaksi pelanggan pada hari pertama program Menur Rahmah di Pasaraya Maidin Vista Tunku Petrajaya. Demikian umumnya pandangan pelanggan lapor TVS. Menurut TVS di Sarawak, dua cawangan Pasaraya Maidin di Bandar Kuching, masing-masing di cawangan Vista Tunku Petrajaya dan cawangan Semariang, menawarkan Menur Rahmah dengan harga RM4.90 sepinggan bermula 4 Februari lalu untuk tempoh 3 bulan. Program Menur Rahmah di premis Pasaraya Maidin Kuching itu mendapat sambutan luar biasa. Akhbar Borneo Post yang turut membuat tinjauan di Maidin Vista Tunku dan Maidin Semariang mendapati makanan tengah hari dan minuman hanya berharga RM4.90. Semasa lawatan ke Maidin Vista Tunku semalam, pengguna yang ditemui di Borneo Post melahirkan rasa gembira dan bersyukur dengan harga rendah makanan yang ditawarkan. Lapor di Borneo Post, pelanggan berharap program dijalankan berterusan, bukannya berlangsung untuk tempoh setahun atau 2 tahun ini sahaja. Sementara itu, utusan Borneo memuji program Menur Rahmah yang bukan sahaja ditawarkan pada harga murah, malah pelbagai jenis lauk yang disediakan menerusinya ternyata mendapat sambutan daripada masyarakat. Tinjauan utusan Borneo di Maidin Vista Tunku di sini hari ini mendapati pelanggannya memilih Menur Rahmah yang amat membantu mereka dengan penjimatan yang sangat ketara. Lapor akhbar tersebut Khamis lalu. Nah, apa yang rakyat di Semenanjung Malaysia, hasil ikhtiar Kerajaan Perpaduan nikmati, turut dinikmati di negeri Sarawak. Jom Channel pasti Menur Rahmah akan muncul di Sabah dengan meluas sebagaimana di Semenanjung Malaysia dan juga Sarawak. Inilah yang dikatakan ekonomi mesra rakyat. Wang yang dijimatkan daripada makan tengah hari boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan yang lain. Sejak mula dilancarkan, sambutan yang diterima amatlah menggalakkan dan kami mencatatkan peningkatan permintaan dari pelanggan yang mencari alternatif makanan dengan harga yang berpatutan. Kami tidak menetapkan had pembelian kepada pelanggan kami. Kami sedaya upaya cuba memenuhi keperluan
dan pelanggan, dan bagi memastikan para pelanggan dan tidak berasa bosan, kami akan menukar menu mengikut hari dalam 1 minggu. Bagi kami sebagai salah seorang pelanggan menu ramah tu, bagi kami sangat banyak membantu lah untuk golongan-golongan yang macam di 40 macam tu. Macam kami walaupun bekerja, tapi kami pun macam simau lah, macam terlalu overspend macamnya. Jadi ia banyak membantu dalam perbelanjaan harian lah. Rakyat Malaysia tidak kira di mana kalian berada, bangsa apa, agama apa, tetap diambil peduli tanpa pilih kasih, tanpa prejudis. Inilah sebenarnya sebahagian daripada terjemahan Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ihsan dalam rukun Malaysia Madani diterjemah dalam amalan urusan jual beli, iaitu penjual tidak mengenakan harga yang terlalu tinggi walaupun sebenarnya tiada had keuntungan dalam Islam. Sementara itu pembeli atau pelanggan pula perlu mengelak daripada menuntut harga yang terlampau amat murah sehingga menyebabkan kerugian kepada penjual. Siapa yang masih tidak nampak usaha baik kerajaan perpaduan ini mungkin sudah buta mata hatinya kerana ditutup dengan kegelapan dendam, dengki dan kebencian yang ekstrim. Mereka sudah mendapat peluang menjadi pemerintah menerusi tebuk atap tetapi ternyata gagal. Menu rahmah bukan sekadar retorik atau statistik, tetapi ia terhidang di hadapan kalian untuk dinikmati seisi keluarga. Syabas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia. Kita boleh. Terdapat 2 orang timbalan Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan, iaitu Ahli Parlimen Barisan Nasional UMNO Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan, dan Ahli Parlimen Pakatan Harapan DAP Bukit Mertajam, Steven Sim Chee Kiong. Sudah tentu mereka diberi tanggungjawab yang berbeza. Tetapi satu perkara yang tidak mereka lakukan ialah mengekori Menteri Keuangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ke hulu dan ke hilir. Jom kita skodeng apa yang sedang dilakukan oleh Steven Sim yang dibenci sangat oleh para wala umpas kerana menolong orang Islam. Beliau mengambil inisiatif bekerjasama dengan Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fazil untuk memerangi skema. Dalam satu poster kempen perangi skema ini, beliau memberi 3 tips mudah yang kita semua boleh ikut. Pertama, jangan klik pada link dan panggilan telefon yang tidak dikenali. Yang kedua, jangan bagi maklumat peribadi terutama maklumat perbankan. Dan yang ketiga, jangan bayar kepada pihak yang anda tidak kenali. Kita sama-sama lawan scam. Jalan terus, ciapnya di Twitter. Steven bukan sekadar omong-omong kosong. Dalam salah satu hantaran di Facebooknya, Steven mengisahkan pasangan muda Melayu yang hidup melarat tetapi menjadi mangsa scam. Ketika saya sedang berusaha lawan scam, ada orang bagi laporan tentang pasangan suami isteri muda yang telah menjadi mangsa scam. Bukan sekali tetapi 2 kali. Rizal kerja sebagai rider dalam MOVE, gaji tak tentu. Ada bulan lebih kurang RM1,400. Oleh sebab anak baru sahaja genap setahun, isterinya Intan terpaksa berhenti kerja di minimarket untuk jaga anak dan mak yang uzur, ujar Steven. Menurut Steven, Rizal ingin menambah pendapatannya dengan memulakan perniagaan menjual makanan. Tetapi sebab gaji tak stabil, bank tolak. Bila dah terdesak sangat-sangat, datanglah orang ajar buat personal loan melalui iklan KFB. Kononnya pinjaman senang nak lulus. Jadi Rizal pun apply buat loan RM10,000. Ingatkan ada sinar baru dalam hidup. Rupa-rupanya terkena scam. Sebelum dapat pinjaman, Rizal diminta bank in dulu RM800. Lepas bank in, orang itu lesap. Duit RM800 habis burn, jelas Steven. Lebih teruk lagi apabila Rizal mencuba membuat pinjaman daripada pihak yang kononnya berlesen. Mereka menuntut kad ATM kerana kononnya untuk masukkan duit. Akibatnya akaun isterinya dijadikan akaun keldai oleh scammer. Kenapa? Saya nak personally handle beberapa kes scam keuangan baru-baru ini. Sebab saya nak tahu dengan lebih jitu kaedah scammer durjana menjerat mangsa dan mengubah wang yang di-scam. Semua kes saya buat perbincangan dengan pihak berkuasa antaranya Bank Negara Malaysia, Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional atau NFCC, PDRM, SKMM dan sebagainya. Katanya, di samping membantu pasangan yang menjadi mangsa scammer itu, Steven berkata beliau turut berbincang dengan Fahmi Fazil dan timbalannya Teo Ni Cheng untuk menyekat iklan scammer di media sosial dan juga melalui WhatsApp, WeChat dan Telegram. Kedua-dua mereka amat komited untuk perangi scam. YB Fahmi bahkan akan bawa beberapa cadangan ke Kabinet. Kami di Kementerian Keuangan sedang berbincang untuk tambah sumber kepada Pusat Respons Scam Kebangsaan agar dapat beroperasi dengan lebih cekap. Solusi yang saya kemukakan iaitu Security, Response and Recovery, Guarantee, Penalty,
sedang dibincangkan dengan kerjasama kementerian lain, tegas beliau. Steven berkata beliau membantu Rizal dengan sumbangan peribadi RM10,000 untuk memulakan hidup baharu termasuk melangsaikan bil api selama 7 bulan dan 6 bulan sewa rumah. Ini semua dari duit gaji bulan pertama saya sebagai Timbalan Menteri. Rizal tak perlu bimbang, bukan pinjaman ahlong, bukan skema, tak perlu bayar balik. Cuma saya minta tiap-tiap hari sediakan satu pek makanan percuma, beri kat sesiapa yang memerlukan yang datang ke gerai mereka. Buat macam ni untuk sebulan. Moga-moga Rizal dipermudahkan rezeki. Demikian Steven menceritakan sebahagian daripada kehidupannya menjadi wakil rakyat. Tanggungjawab sebagai Timbalan Menteri Keuangan dimanfaat sepenuhnya untuk membantu orang awam yang dalam kesusahan. Apa yang dilakukan oleh Steven wajar dicontohi oleh wakil rakyat lain sama ada memegang jawatan atau tidak kerajaan mahupun pembangkang. Jangan hanya tahu bersungut sebab peruntukan dipotong oleh kerajaan kerana kekangan keuangan. Tidak semestinya apabila menteri atau timbalan menteri itu sentiasa ada di mana-mana Perdana Menteri berada, bermakna mereka sedang menjalankan tugas yang berkesan untuk negara. Fenomena ini dapat dilihat sewaktu negara dipegang oleh gerombolan al-Ruwaibidah atau kaki stokrat. Negara ada 70 orang menteri dan timbalan menteri serta 3 orang duta khas kepada Perdana Menteri. Tetapi hasil kerja sekadar syok sendiri. Itu pun masih ada daulah terpendam yang menyimpan niat jahat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan ini. Permohonan maaf oleh Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria kepada Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah Tinggi Taiping Khamis lalu menunjukkan parti itu sudah hilang kompas moral dalam perjuangan. Permohonan maaf ini adalah sebaik kemenangan kes buat Perdana Menteri ke-10 yang mengetepikan fitnah liar oleh Razman terhadap Anwar Ibrahim berhubung dakwaan beliau membawa agenda lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Permohonan maaf ini mempunyai signifikan besar dalam politik negara kerana dakwaan tersebut telah dijadikan bahan kempen oleh PAS dan Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu yang menyaksikan berlakunya gelombang hijau, kata ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil. Menurut beliau, ramai penganalisis politik berpendapat gelombang hijau ini bertitik tolak daripada kempen-kempen fitnah sebegini, termasuk dakwaan Pakatan Harapan menyokong agenda komunis dan Anwar Ibrahim ada hubungan dengan Israel. Muhammad Faiz menyifatkan dakwaan Razman ini ternyata palsu apabila Anwar Ibrahim membawa agenda madani dalam kerangka pentadbirannya. Beliau menyifatkan permohonan maaf ini bukan isu peribadi, sebaliknya ia membabitkan kepartian kerana fitnah LGBT tersebut dijadikan bahan kempen PAS dan Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum yang lalu. Oleh itu jelas PAS dan Perikatan Nasional menang di kerusi-kerusi majoriti Melayu atas kempen fitnah dan pembohongan. Dari segi moral, adakah kemenangan PAS dan PN di 74 kerusi dalam PRU yang lalu itu sah? Bidasnya, orang Melayu harus melihat isu ini sebagai pengajaran yang mengisafkan bahawa fitnah tidak akan membantu untuk memperkukuhkan nilai Islam, tetapi sebaliknya. Permohonan maaf ini perlu diambil ikhtibar oleh orang Melayu bahawa kempen PAS dan PN adalah dibuat dengan menunggang isu kaum dan agama yang mana ianya fitnah semata-mata. Jelas, fitnah yang dibawa PAS ini menyimpang jauh daripada Islam. PAS kini bukan sahaja hilang kompas moral tetapi juga nilai Islam, tegas ahli Dewan Undangan Negeri Perbatang Pasir itu. Menurut sekiping surat yang tular, permohonan Razman adalah secara tidak unconditional dan tidak berizab atau unreserved bersyarat. Antara kata-kata Razman dalam surat tersebut berbunyi begini: saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan secara tidak terizab dan untuk menarik balik semua fitnah dan tuduhan yang dilemparkan ke atas yang amat berhormat dan menyatakan kekesalan dan permohonan maaf saya yang tidak terhingga ke atas ungkapan tersebut. Saya juga berjanji tidak akan mengulangi ungkapan di atas dalam apa jua bentuk, cara atau sebagainya pada masa hadapan. Saya kini merayu kepada Yang Amat Berhormat untuk menarik balik tuntutan Yang Amat Berhormat di Mahkamah Tinggi Malaya di Taiping di bawah guaman nombor AB Sengkang 23 CY 1 Sengkang 12 Palang 2022 terhadap saya, dan saya akan sesegera memohon kepada Budi Bicara Mahkamah untuk membatalkan pernyataan pembelaan saya yang bertarikh 30 Januari 2023 dan mengeluarkan yang sama daripada rekod mahkamah. Demikianlah ayat lemak manis Razman yang diakhiri dengan doa. Saya dengan seikhlasnya mendoakan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dirahmati Allah dan diberikan kekuatan dan umur yang panjang untuk terus memimpin negara sebagai Perdana Menteri Malaysia demi kesejahteraan rakyat dan negara. Menurut Peguam Anwar, Datuk SN Nair
Anwar bersetuju dengan penyelesaian itu sebagai tanda muhibah dan membiarkan perkara itu selesai demi kepentingan semua pihak. Apabila seorang individu menyesal atas perbuatannya dan memohon maaf dengan suci hati, seseorang pemimpin yang baik budinya akan menerima permohonan maaf itu dan menarik balik saman, kata Naib di petik media. Adakah ada sekelumit keikhlasan dalam jiwa Razman dan para walaun setelah permohonan maaf tersebut dan mengambil iktibar daripadanya? Seumpama lidah bercabang, sebaik saja permohonan maaf itu dibuat. Lalu muncul satu hantaran di sosial media daripada Muhammad Rifaat Razman. Jom channel baca hantaran tersebut secara verbatim. Anwar dan Haji Razman setuju selesai luar mahkamah. Kedua-dua pihak setuju tarik kes masing-masing, bukan kes sebelah pihak. Kalau nak panjang kes, lagi banyak pekong dibuka. Sebab Anwar ada kes yang sudah disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman. Kedua-dua belah pihak setuju kes ditutup untuk jaga nama Anwar sebagai PM. Muhammad Rifaat adalah anak Razman dan Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Lenggong. Beliau juga Pengetua Ma'had Tahfiz Al-Quran Lidda'wah Wal Imamah, sekolah agama yang diuruskan oleh PAS di Lenggong. Begitulah akhlak yang dipamerkan oleh Ustaz PAS. Fitnah jahat ini masih cuba dipertahankan seolah-olah Anwar yang ada pekong. Bukannya anak beranak ini bersyukur kerana Razman tidak lagi terpaksa berhadapan dengan saman 5 juta ringgit, malah dengan angkuh mengungkit kes yang sudah diampunkan oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu, Sultan Muhammad Kelima, pada Mei 2018 kerana baginda tahu ia satu fitnah. Justru tidak keterlaluan jika PAS didakwa hilang nilai Islam. Kalian mungkin masih boleh berjalan ke sana ke sini menjaja pembohongan. Tetapi rakyat boleh berfikir siapa yang sembunyi pekong, siapa yang ikhlas. Kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafar Yusuf, terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.